A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya pada hari ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu malam ini pula, pagi ni. Oh salah, tersamsul tuan-tuan. Pada pagi ini seperti biasa kuliah subuh tuan-tuan, kuliah subuh kita sebagaimana telah dijanjikan. Jadi kepada semua, alhamdulillah anda sekarang bersama dengan saya, kita bersiaran secara langsung di FB Syamsul Amri Ismail Official. Jadi kepada semua yang mengikuti kuliah pada pagi ini, insya-Allah kita akan membicarakan soal ilmu dan adab. Ilmu tinggi tapi adab tak ada. Macam mana tu? Kan? Ramai yang kita lihat demikian kan? Kadang pangkat tinggi, duit banyak, ilmu pandai, tapi adab tak ada. Di mana silapnya tuan-tuan dan puan sekalian? Jadi apakah dari segi hukumnya macam mana? Macam mana dari segi persepsi, persepsi agama kita terhadap orang-orang yang seperti ini tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, kita syukur juga sekali lagi kerana program kita hari ini telah ditaja oleh susu kambing tahur. Susu kambing tahur yang mana seperti biasa, susu kambing tahur ini adalah satu produk yang sangat baik. Kepada terutamanya saya sebelum daripada PKP lagi, yang susu kambing tahur ini yang saya ambil ini biasanya baik untuk orang-orang yang gastrik. Siapa yang tak tahan, dia gastrik ni ada beberapa jenis lah. Ada orang yang gastrik sebab lambat makan, ada yang tak boleh makan pedas, ada yang ada benda-benda yang dia tak boleh lambat sikit makan, ataupun dia salah makan, dia jadi masalah. Ada juga yang gastrik disebabkan oleh stres, kan? Ada juga. Jadi siapa yang ada gastrik, selalu sangat kerap dilanda gastrik, pada bulan Ramadan boleh ambil dia. Dalam ni ada 20 sachet. Dan setiap sachet ni ada, orang kata setiap sachet ni kalau kita ambil satu pagi tu, kita ambil dalam sahur, kita ambil, insya-Allah kita sampai buka puasa kampung kita okey. Kepada ni di dalam ni ada campuran badam, kurma, dan ada orang yang tak boleh minum susu kambing ni sebab tak tahan bau. Tapi insya-Allah tuan-tuan yang risau, inilah kambing yang digunakan adalah kambing daripada Holland, Belanda, jadi tidak ada bau. Jadi pada siapa nanti bolehlah order dengan saudara Haris, insya-Allah. Mudah-mudahan anda semua beroleh, kata kita ikhtiar tuan, anda tahu. Dan terima kasih sekali lagi di atas tajaan oleh saudara Haris pada pagi ini. Masih banyak tuan-tuan dan puan sekalian, di dalam kita membicarakan soal ilmu dan adab, kita sebut ilmu tinggi tapi adab tak ada. Macam mana kita? Apakah yang sewajarnya kita memandang perkara ini? Ini untuk peringatan untuk saya, untuk anda semua, dan siapa juga sampaikan pada yang lain tentang betapa pentingnya adab di dalam kehidupan kita. Adab ni dalam konteks kehidupan adalah perilaku, perbuatan, kebaikan, kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan dan kemanusiaan. Adab mungkin berbeza mengikut budaya, kaum, keturunan, tempat. Macam di Singapura mungkin adabnya berbeza. Macam di Brunei mungkin lain, mungkin sahabat kita di Indonesia lain, tapi di Malaysia lain, di negeri-negeri pun lain. Jadi dalam kelainan adab dan budaya ini, tetapi secara majoriti keseluruhannya dia lebih kurang sama tuan-tuan sekalian, ya. Dan iaitu dia lebih kepada merujuk berkebaikan. Contoh, macam kita tengok pergi ke rumah orang tua-tua kan, macam kita pergi rumah tetamu, kita pergi rumah saudara kita ke siapa ke, bila lalu depan orang tua, kebudayaan kita, adabnya adalah kalau orang Melayu, kita menunduk sikit. Kita menunduk, bila lalu tu menunduk kan, kita sambil turunkan tangan kita macam tu. Tapi ada setengah tempat tidak. Tetapi masih lagi ada orang, kalau orang kata dah nampak orang tu langsung jangan lalu depan. Adabnya pula kena lalu ikut belakang. Ada kepantangan-kepantangan dia. Jadi mana kata tapi lebih kurang dia lebih adab ni lebih pada hormat, kesantunan, kebaikan dan segala-gala, ya, menuju kepada kebaikan.
Kan? Sesungguhnya aku Muhammad diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang Nabi sebut. Nabi kita diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlak Nabi kita adalah akhlak yang terbaik, khuluqil azim. Dan disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan terbaik. Makna kena ikut tuan-tuan. Nabi kita mempunyai akhlak yang terbaik. Nabi Muhammad diutuskan adalah untuk memberi contoh dan teladan yang terbaik dalam kehidupan seharian kita. Contoh yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW bukan saja khusus dalam bidang pentadbiran atau dakwah semata-mata, ia merangkumi seluruh aspek dan keperluan hidup. Adab dan akhlak yang dipraktikkan oleh Nabi SAW telah menjadikan Islam dan negara Islam cemerlang dan berjaya. Keampuhan dan kekuatan Islam dan tamadun Islam ketika zaman Nabi SAW dan para sahabat bukanlah kerana hebatnya pasukan tenteranya atau kekayaan hasil keluarannya, tetapi ia sebenarnya terletak pada adab, akhlak dan peribadi umat Islam yang tidak ada bandingannya. Islam berkembang seluruh pelosok dunia kerana kecantikan dan keindahan akhlak dan peribadi ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Jadi adab, jadi adab yang diajarkan oleh baginda SAW bukan saja sesama umat Islam, tetapi juga kepada semua makhluk-makhluk lain yang berada di sekitar kita, termasuklah haiwan, tuan-tuan. Itu dia ingat. Kan? Ini adalah keindahan dan kesempurnaan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang dikagumi oleh semua termasuk mereka yang bukan Islam. Kalau kita tengok Nabi, contoh bila Nabi nak menyembelih unta, kita tengok ini adab, tuan-tuan. Hebat Nabi kita ni. Bila nak menyembelih unta, bila pada hari-hari korban, hari-hari dia Adha, ni unta ni dah berbaris ni. Banyak ni yang nak disembelih. Dan Nabi menggunakan pisau khas yang macam melengkok sikit, pisau Arab tu. Bila nak sembelih ni, Nabi tak sembelih situ tau. Nabi tarik sekor-sekor, Nabi buat lari daripada kawan-kawan. Macam tu. Punya adab Nabi bawa, lepas tu tepuk-tepuk, dia tunggu unta tu berpaling tengok tempat lain, zap sekali tumbang. Itu sebab pisau kena tajam, nampak? Tengok Nabi buat tu apa? Dari segi adab ni apa? Apa kebaikan dia? Dia tak menyiksa binatang, tuan-tuan. Sap sekali aja. Tu dia. Jadi makna kata, cuba kalau kita sembelih ayam. Sembelih ayam. Orang dulu-dulu lah kan tak masa. Orang dulu sembelih ayam. Siap ni kan kita dah cabut bulu-bulu tu. Lepas tu dengan letakkan daun ke tepi telinga. Bersusun pula kek songkok tu. Kelakar betul, tuan-tuan. Ingat balik. Dah lah tu sembelih ayam. 8 member. 8 member ayam tu dia sembelih. Wah, kan? Jadi kita tengok bab dengan binatang sekalipun Nabi kita cukup jaga, tuan-tuan, adab kan. Jadi mana kata, tuan-tuan, itulah pentingnya antara kepentingan adab, dan ada lagi yang nak saya kongsikan. Para ilmuwan Islam terdahulu amat menekankan tentang pengajian adab sebelum mereka mempelajari ilmu. Seorang alim telah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, jadikan amalmu ibarat garam dan adabmu ibarat tepung." Yakni perbanyakkanlah adab seperti perbandingan banyaknya tepung dan garam dalam satu adunan. Banyak adab dengan sedikit amal soleh lebih baik dari amal dengan sedikit adab. Dengar, saya ulang balik ya. Banyak adab dengan sedikit amal soleh lebih baik daripada banyak amal dengan sedikit adab. Makna adab ni penting, tuan-tuan. Adab ni kena banyak. Kita tak pandai tak apa, tapi jangan kau ajar. Itulah yang paling senang lah nak cakap kan. Kita ni kadang bukan main lagi, belajar hati ni dengan orang tua tak hormat, adab tak ada, bercakap kasar, apa lagi kan. Kadang macam-macam, tuan-tuan. Ilmu perlu dituntut dengan penuh adab demi meraih keberkatannya, sehingga penuntut bukan semua sekali, sehingga kita ni dituntut supaya tidak hanya mendalami dan menguasai satu bidang atau disiplin, bahkan bersifat merendah diri seperti resmi padi yang semakin berisi semakin menunduk. Contoh, tuan-tuan, kalau ada orang meminang anak kita lah, tuan-tuan, ada orang minang anak kita, dia tu siapa? Dia tu engineer. Oh ya ke engineer? Ni contoh lah, saya tak tuduh semua engineer macam tu tau. Engineer ke lawyer ke doktor tak salah. Belajar tinggi-tinggi, bukan ada PhD, doktor lah tu. Ya ke? Sampai ke rumah lah, macam ni duduk je. Jam, sihat. Dia punya cara tu kan, tuan-tuan, adab langsung tak ada, tuan-tuan. Rasa-rasa, tuan-tuan, nak tak baik menantu, tuan-tuan fikirlah balik, tuan. Ulama Papua dah macam tu perangai kan. Melalui adab yang dijaga akan terserlah kesungguhan dan usaha dalam menuntut ilmu, kerana kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Seperti diungkapkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, pelajarilah adab sebelum mempelajari satu ilmu. Islam menegaskan terdapat beberapa adab yang perlu dijaga dalam menuntut ilmu, kerana ia sangat rapat dengan diri kita sebagai Muslim. Di antara adab menuntut ilmu ialah menghormati guru yang menyampaikan ilmu. Adab itu turut menuntut supaya mengembirakan hati guru, kerana ia sebahagian daripada usaha mendapatkan keberkatan daripada mereka.
Ada satu adab guru yang menarik, iaitu apabila guru bercerita mengenai hal yang sudah kita ketahui. Contoh, seorang guru cerita benda yang kita dah tahu. Kita seharusnya berpura-pura tak tahu. Buat tak tahu je, walaupun kita dah tahu. Itu adab juga. Ini kerana apabila kita memberitahu hal itu, guru ni tengah nak cerita ni. Seronok nak cerita. Betul tak? Alah dah tahu dah, Ustaz, tak payahlah Ustaz cerita. Ustazah, tak payahlah cerita, Ustazah. Cukup dah tu. Dah banyak kali dah dengar ni. Apa perasaan guru tadi? Dah tentunya guru tu akan rasa kecewa. Jadi makna sebagai orang yang menuntut ilmu perlu mengikuti pesanan Rasulullah SAW yang menekankan niat yang betul dan ikhlas dalam menuntut ilmu. Sikap ini adalah untuk mengelakkan daripada perasaan kita ni, supaya menunjukkan tak nak nanti kita tanpa sedar perasaan kita ini melukakan perasaan orang lain. Itu penting. Dan kita kena sedar bahawa benda ni juga, sikap seperti ini akan menimbulkan perasaan riak, kan? Seperti menginginkan pujian dan menghinakan mereka yang jahil. Alah dah tahu dah ni. Orang cakap, dia dah tahu lah, kan? Sampai tu dia rasa, wah, dia tahu dah ni. Nampak? Benda tu jadi riak. Malah kita perlu menyadari semua ilmu yang diperolehi sebenarnya adalah rezeki daripada Allah dan bukannya semata-mata usaha kita. Seseorang itu perlu berusaha dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sikap rajin perlu diterapkan kerana ilmu dituntut tidak boleh belajar secara ala kadar dan hari tertentu. Mesti konsisten, istiqamah. Maka sebagai contoh, saya nak ambil contoh dengan anak-anak kita. Kita tahu kita dululah semasa belajar di universiti, di kolej, sekolah dan sebagainya lah. Dan sekolah mungkin taklah. Sekolah ni masa dia penuh macam kolej, di universiti, kan. Jadi kita tengok, ketika tak ada kelas, satu kelas dibatalkan, tiba pensyarah tak ada, ini kelas batal, kita ada masa terluang, ramai yang menghabiskan masa dengan duduk-duduk, berbuang-buang dengan kawan, kelas batal, jom kita nak lepak kat mana, nak makan kat mana, kan? Tetapi sebenarnya mereka sepatutnya, kalau mereka ini betul-betul nak menghormati ilmu itu, maka mereka akan tetap bersungguh-sungguh tuntut ilmu, membaca buku, tak kira apa yang berlaku pada kelas mereka. Mana pada waktu tu patut belajar yang itu, pensyarah tak ada, dia tetap duduk kat situ atau cari tempat lain, duduk untuk belajar benda yang sama. Makna subjek yang dia belajar tu. Nampak tak? Itu adab dia. Ini kerana perkara ni masuk dalam adab menuntut ilmu, kerana meluangkan masa sebaik mungkin supaya berlaku penambahan ilmu, tidak kira di mana juga kita berada. Kita lihat bagaimanakah kisah Imam Abu Hatim dengan anaknya Imam Abdul Rahman, yang kedua-duanya adalah imam besar dalam ilmu hadis pada kurun yang ketiga Hijrah. Imam Abu Hatim dengan Imam Abdul Rahman, anak beranak ni, dua beranak. Orang bertanya kepada Imam Abu Hatim, mengapa anak kamu begitu alim? Lalu beliau menjawab, anakku belajar denganku di semua tempat. Setiap masa sampaikan, jika aku masuk ke bilik mandi, dia akan membaca dan belajar di luar bilik mandi itu. Macam bayangan, kat mana tempat dia belajar, dia pun belajar, dia pun baca, dia pun membaca juga. Dan bila ayahnya masuk dalam bilik air mandi, dia masih lagi baca. Dia baca kat luar bilik air itu. Bayangan. Maknanya kalau dia masuk bilik air je baru dia tak baca. Hebat tak hebat, tuan-tuan? Kan? Keluasan ilmu ni memerlukan orang yang menuntut ilmu mencari guru seramai yang mungkin supaya dapat menjadikannya berfikiran terbuka dan tidak terlalu jumud memahami ilmu melalui satu sudut pandang. Itu sebab saya tak kecil hati, tuan-tuan. Jangan risau, tuan-tuan. Saya memang galakkan tuan-tuan, kalau lepas dah habis ni, tuan-tuan tengok ustaz-ustaz lain, tengok ustazah lain. Ustaz tengok Ustazah Nafizah Musa, Asma Harun, Ustaz Kazim, tengok Ustaz Don, tengok semua, Abid Liu, semua kita tengok. Sebab apa? Kita belajar dengan guru yang berbeza-beza. Tidak ada masalahnya. Tak nak kecil hati, wah sekarang dah ikut orang lain, tak nak tengok aku dah. Tak ada masalah, tuan-tuan. Ini ilmu ni, macam saya cakap, ilmu bukan kita punya. Kita pinjam. Yang Allah Ta'ala bagi pinjam, dan kita kena sebar panjangkan kepada yang lain. Maka selain daripada itu menuntut ilmu, maka mestilah mempunyai peralatan yang lengkap. Makna bersedia, tuan-tuan. Bukunya, catatannya. Macam tuan-tuan ni kan ada di kalangan kita yang rajin ambil notes ni. Ambil notes kemudian dimasukkan dalam komen untuk share pada yang lain. Pun dapat pahala, tuan-tuan. Harus diingatkan kepada semua menuntut ilmu, hakikat manusia yang tidak terlepas daripada sifat lupa. Apatah lagi ketika sibuk dan fokus dalam menuntut ilmu, hingga terlupa untuk berkongsi ilmu yang diterima dengan orang lain. Sebenarnya salah satu cara nak mengingat adalah kongsi dengan orang lain. InsyaAllah kita akan ingat sampai bila. Kita mesti berkongsi ilmu yang kita dapat dan jangan kedekut dengan ilmu kita ada. Ulama' dulu berkata, antara keberkatan ilmu adalah kita belajar dan mengajar. Jadi seorang menuntut ilmu, bila ada ilmu, dia boleh sebarkan kepada orang lain. Dan apabila diminta untuk mengajar, dia sanggup untuk berkongsi dan tidak menyimpan-nyimpan ilmu itu. Islam adalah agama yang begitu teliti, sehingga dijelaskan dalam setiap adab ketika menuntut ilmu, sekaligus membuktikan ia perlu dihormati dan dijaga. Jika tidak, tanpa adab, kita akan buta. Ilmu mampu membuatkan kita meraba mencari panduan hidup.
Hanya dengan menjaga adab, kita mudah untuk main. Maknanya, kita ni, kita ada ilmu ni, kita boleh raba-raba dah nak cari pada. Tahu tak? Dengan ilmu, kita dah raba-raba. Mana. Oh, ni yang ni. Kalau kita pegang ni, yang ni bola ni. Yang ni kayu ni. Itu ilmu. Tapi dengan adab, mata kita akan terbuka, lebih mudah kita untuk mencapai sesuatu. Itu sebab adab dan ilmu, dua-dua kena ada. Kena ada. Kenapa adab ini penting? Adab adalah satu yang amat penting dalam mempelajari ilmu. Tak guna ilmu seseorang tanpa adab dalam diri. Ilmu tanpa adab seperti mencurah air ke daun keladi. Tambahan pula, ilmu seseorang itu akan menjadi sia-sia sekiranya dia sedikit pun tidak memberi kesan ke atas pribadi dan tingkah lakunya. Ilmu dan adab sebenarnya satu yang tak boleh dipisahkan. Semakin tinggi ilmu di dalam dada seseorang itu, maka semakin tinggilah seharusnya adab dan akhlaknya mereka kepada orang lain. Adab bukan datang tanpa kebaikan. Semakin tinggi adab dan akhlak seseorang itu, semakin tinggilah darjatnya di akhirat kelak. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebahagian salafus salih menegaskan bahawa memiliki adab itu lebih utama dari menguasai ilmu yang luas. Apa gunanya ilmu setinggi langit andai diri tidak dihiasi dengan adab mulia? Atas dasar itulah Abdullah ibnu Al-Mubarak menegaskan, kita lebih memerlukan adab walaupun sedikit berbanding memiliki ilmu yang mengguna. Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami' Al-Akhlaq Ar-Rawi. Jadi, kita perlukan adab walaupun sikit berbanding ilmu yang mengguna. Mesti adab kena ada. Bahkan Imam Malik dikatakan sangat mengutamakan adab dalam pengajian beliau. Perkara ini dinukilkan oleh anak murid beliau iaitu Abdullah ibnu Wahab yang menyebutkan, apa yang kami pelajari daripada adab Imam Malik itu lebih banyak dari apa yang kami pelajari dari ilmunya. Daripada Al-Asbahani, Hilya Al-Awliya. Maknanya, dia belajar dengan Imam Malik ni, belajar adab tu lagi banyak dia belajar ilmu. Maknanya penting adab ni, tuan. Imam Malik dikatakan turut pernah menegur Imam Syafi'i yang dilihat seakan-akan bermain-main dengan jarinya. Macam ni, macam main dengan jarinya ketika majlis pengajian hadis dijalankan. Macam main-main Syafi'i tu, kan? Perbuatan bermain-main dengan jarinya seakan dilihat tidak menghormati pengajian hadis ketika itu. Untuk makluman tuan-tuan, Imam Syafi'i adalah anak murid kepada Imam Malik. Jadi Imam Malik tegurlah, kan? Imam Malik tegur Imam Syafi'i untuk tanya, ya wahai Syafi'i, kamu buat apa tu? Macam itulah lebih kurang agaknya bahasa kita sekarang, kan? Maka Syafi'i lalu menjawab, wahai tuan, dia kata, wahai tuan guruku, dia kata, aku tidak bermain-main, tetapi aku menulis dengan air liurku di atas tapak tanganku agar aku tidak lupa. Sesungguhnya aku adalah orang yang miskin dan tidak mempunyai dirham untuk membeli kertas dan pen. Ya Allah, tuan-tuan. Imam Syafi'i, tuan. Memang kita semua tahu Imam Syafi'i dalam kehidupannya adalah orang yang susah. Tapi dialah yang mempunyai ilmu yang hebat, tuan-tuan. Dan bayangkan ketika dia belajar, dia tak ada pen, dia tak ada kertas, tuan-tuan. Maka dia catat dengan air liur, dia tulis dekat tangan dia dengan harapan dia tak lupa. Wahal nampak apa, tuan-tuan, dengan air liur, tuan-tuan. Tapi itu maknanya dia menulis tu, dia pandang dengan mata hati dia sekali. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ni juga, dia tak ada nota, tuan-tuan. Ini kisah dia di rumah, tuan-tuan. Nota dia tahu tak, tuan-tuan, dia tulis kat mana? Kita ni ada handphone, tuan-tuan, canggih, tuan-tuan. Kita ada note, ada apa? Imam Syafi'i di rumah, dia ambil pelepah-pelepah koring, daun-daun apa? Daun-daun koring tu dia ambil, dekat atas tu lah dia tulis nota, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir. Dan pernah satu ketika, biasalah mak kan, mak kepada Imam Syafi'i, ibu kepada Imam Syafi'i, macam mak kita juga lah bising. Bersepah bilik kau ni Syafi'i, kau komeh lah. Macam tu lah kan. Mak biasa marah macam tu. Dia suruh kemaskan bilik kamu ni, bersepah-sepah. Apa yang Imam Syafi'i buat? Sebelum dia nak buang, nak kemaskan, buang nota-nota ni, dia hafal semua nota-nota tu, tuan-tuan. Hebat Imam Syafi'i, tuan. Tu yang kita jadi rujukan kita sampai hari ni, tuan-tuan. Ahli Sunnah wal Jamaah yang mana kita cenderung untuk mengikut Imam Syafi'i. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Imam Syafi'i ketika nak berguru dengan Imam Malik, dia datang. Dia nak berguru, kemudian orang suruhan sampai di rumah Imam Malik, orang suruhan Imam Malik ni keluar tinjau. Ada apa? Dia kata, beritahu kepada Imam Malik, aku ingin berguru dengan dia. Maka masuklah orang suruhan ni cakap dengan Imam Malik, wahai Imam Malik, dekat luar ada seorang budak. Masa tu budak lagi Imam Syafi'i, ada seorang budak je nak belajar dengan kau, dia nak berguru dengan kau. Dia kata, maka kata Imam Malik, pesan dekat dia, tolong baca dulu kitab Muwatta' yang dah aku tulis tu, dia kata. Imam Malik, dia susun hadis-hadis Nabi ni dalam satu kitab, kitab Muwatta'. Kitab Muwatta' ni tebalnya antara
tebal dia antara 5 ke 7 kali Quran. Bayangkan 5 ke 7 kali Quran tebal dia. Jadi bila keluar je orang suruhan ni, wahai budak, kata Tuan Guru Imam Malik kata dia suruh kamu baca dulu kitab Muwatta yang dia dah susun tu. Maka kata Imam Syafi'i, tolong sampaikan pada Imam Malik, kitab Muwatta tu ada dalam kepala aku dah. Bayangkan Imam Syafi'i hafal, tuan-tuan sekalian, kitab Muwatta yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran. Orang suruhan ni masuk dalam, bila sampai Imam Malik terkejut. Imam Malik langsung keluar. Dia tanya, betul ke apa yang aku dengar? Yang kamu kata kamu dah ingat dah kitab Muwatta semua dalam kepala kamu. Betul? Ya, betul. Okey, aku cuba kamu. Dia cuba. Imam Malik cuba. Sekarang aku cuba kamu. Cuba baca muka surat sekian. Imam Syafi'i pun baca sebiji, tuan-tuan. Cuba baca pula muka surat ini. Sama, tuan-tuan. Baca muka surat ni. Sama. Ya Allahu Akbar, sebiji. Terkejut. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Imam Syafi'i telah pun, orang kata, menghafal kitab Muwatta daripada Imam Malik ini yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran itu dalam tempoh sekitar 9 ke 15 hari sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Hebat tak hebat, tuan-tuan? Tuan-tuan, kita tak terlawan, tuan. Imam Syafi'i rahimahullah tu sebab darjatnya lain, tuan-tuan. Dia mengkhatam Quran, bayangkan 2 ke 3 kali sehari, tuan-tuan. Kita sekali khatam pun makan tahun, kan? Dia tadarus tu lah, dia baca ramai-ramai, pek lah kita tiap-tiap tahun, tuan-tuan. Kan? Itulah dia. Jadi, makna kata kita lihat bagaimanakah Imam Syafi'i tadi yang menulis sekali betapa seriusnya Imam Malik yang pentingnya, walaupun kita tengok tadi Imam Syafi'i ditegur tentang bermain air liur dia tadi, tapi sebenarnya nak menunjukkan betapa Imam Malik ambil berat soal adab, terutamanya ketika menuntut ilmu. Okey. Bahkan sebahagian hukama menyimpulkan bahawa adab yang tinggi adalah kesan dari ibadah yang diterima. Seakan tidak ada gunanya buat mereka yang mempunyai amal yang banyak tapi tidak memiliki adab yang tinggi. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menukilkan, beradab di dalam amalan itu salah satu daripada tanda amalan itu diterima. Dalam Madarij As-Salikin, seharusnya orang-orang yang dilihat memiliki pengetahuan yang luas itu turut dihiasi dengan adab yang mulia. Lihatlah bagaimana Allah mendidik Nabi Musa yang menyangkakan dirinya lebih mengetahui dari orang lain. Perkara ini diceritakan oleh Rasulullah SAW yang menyebutkan, sesungguhnya Nabi Musa memberikan khutbah kepada Bani Israel, lalu beliau ditanya, siapakah yang paling mengetahui, paling mempunyai ilmu di kalangan manusia? Lalu Nabi Musa menjawab, aku. Maka Allah memberikan pengajaran kepada Nabi Musa. Dikatakan pada Nabi Musa bahawa terdapat seorang hamba Allah, Nabi Khidir, yang mempunyai ilmu lebih dari engkau. Lihatlah bagaimana dalam proses pengajaran Nabi Musa bersama Nabi Khidir, beliau lebih banyak terdidik daripada aspek adab. Makna orang ni, masa tu ditegur lah. Sebenarnya peristiwa ni nak beri pengajaran saja. Kerana keadaan itu, maknanya macam mana pun adab. Tak ada siapa pun yang berani cakap dia yang paling pandai sekali. Betul tak, tuan-tuan? Adab mungkin berbeza mengikut budaya dan kaum yang berlainan, tapi hakikatnya adalah sama. Kan? Tak ada gunanya ilmu seseorang tanpa adab dalam diri. Ilmu tanpa adab ibarat mencurah air ke dalam keladi, bahkan jadi sia-sia kalau tak ada perubahan kepada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya? Jadi Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun demikian, wahai demikian, kita lihat bagaimanakah ia tidak boleh diukur dengan adanya ijazah, diploma, kelulusan tinggi, master, PhD, tuan-tuan. Kita tengok macam mana Imam Malik menegaskan menasihati seorang lelaki daripada bangsa Quraisy. Apa katanya? Wahai anak saudaraku, belajarlah ilmu adab sebelum kamu mempelajari ilmu agama. Dia suruh belajar adab dulu sebelum belajar agama. Tu sebabnya, tuan-tuan, dulu bila kita orang anak-anak nak belajar ngaji, tuan-tuan, adab mak ayah tak. Sekarang anak kopi ngaji, kau bagi duit ke ustaz tu. Adab tak ada, tuan-tuan. Mula-mula mesti mak ayah pergi jumpa dulu. Bincang, cakap, tolonglah ajarlah anak sini sampai pandai, tuan. Tolonglah. Dia ni tak tahulah, pening kepala. Macam tu lah kan. Kalau nak rotan, jangan mati sudah. Dulu macam tu, siap bagi rotan ni, tuan-tuan, dulu. Kan? Tu, anak tak nak. Kan? Jadi makna tak boleh nak ukur dengan sijil ke ijazah ke, tak boleh ukur, tuan-tuan. Tak boleh ukur. Tetapi sebenarnya kita ukur dengan apa? Dengan adab. Bagaimana cara kita interaksi dengan ilmu, sama ada bermanfaat untuk diri kita atau orang lain. Atau ilmu itu menjadikan diri kita lebih jauh daripada rahmat Allah akibat kurangnya adab terhadap ilmu dan pemberi ilmu itu sendiri. Seorang menuntut ilmu harus menghiaskan dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Kita harus mengamalkan ilmu
dengan menerapkan nilai akhlak sama ada terhadap diri kita maupun orang lain, termasuk guru serta rakan seperjuangan. Adab ni bukan dengan apa dengan orang ni, dengan diri kita, dengan guru kita, dengan kawan-kawan kita yang berilmu, yang nak belajar ilmu juga. Semua kena ada adab dia, tuan-tuan. Ya? Macam saya nak berceramah, tuan-tuan, nak sampai kat tempat bukan main luru atau pergi ke depan, tunggu orang jemput dulu. Kau ni siapa? Bila segi masjid, kan ada tempat ceramah tu. Tak adalah sesuka saya pergi depan, tunggulah orang panggil. Kan bila panggil, mesti kita dah boleh mula dah. Ya ke? Okay, baru saya bangun, tuan-tuan. Ini macam samcing tu duduk depan, padap sekali, salah masjid. Padan muka, tuan-tuan. Hanya main. Kan? Jadi adab perlu diambil kira dalam mengikhlaskan niat kita. Seseorang tidak akan mendapat ilmu bermanfaat sekiranya kita tidak ikhlas. Niat kita tak ikhlas kerana Allah. Firman Allah SWT bermaksud, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan menumpukan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus dan benar. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah termasuk dalam kalangan orang yang tidak akan dapat mencium bau syurga. Rasulullah SAW bersabda bermaksud, barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya lakukan untuk mencari keredaan Allah, namun dia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka dia tidak akan mendapat menghidup haruman syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab hadis 40, disebutkan macam manakah 4 golongan yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Apa dia? 4 golongan menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pertama, orang yang menuntut ilmu sebab nak tunjukkan siapa lagi hebat. Contoh, kita nampak orang tu hebat. Kau tengoklah, aku nak belajar ni. Nanti kita tengok siapa lagi handal pada kau. Mana dia nak berlawan dengan orang yang handal tu. Kedua, menuntut ilmu supaya orang memandang tinggi, mendongak kepadanya. Mendongak ni maknanya orang hormat dia. Dia nak orang hormat dia. Tuan-tuan, niat nak biar orang hormat. Orang akan hormat kita, tapi tak payah letak dalam niat kita. Biar orang pandang tinggi kat aku. Kau ada. Macam tu. Yang ketiga, menuntut ilmu kerana nak mencapai kekayaan dunia. Dia nak kedudukan, dia nak pangkat, dia nak duit, tuan-tuan. Dan yang keempat, orang yang menuntut ilmu supaya dapat berlawan sesama dengan orang yang bodoh, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Ada, tuan-tuan. Paling senang tuan-tuan nak tengok. Tuan-tuan tengok dalam grup WhatsApp, tuan-tuan. Ada satu isu tuan-tuan tengok, seorang pun bagi hadis, seorang konon nak tunjuk dia pandai daripada orang-orang sesama tak pandai. Jangan macam tu, tuan-tuan. Yang tentu nak kongsi pun kena rendah diri, tuan-tuan. Ada adab ni. Ni pada pandangan saya lah. Pada pandangan saya begini. Kalau nak bagi pandangan, kalau tak silap, kalau saya tersilap tolong betulkan. Macam tu kongsi, tuan-tuan. Ya? Elok. Selain itu, rajinlah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Setiap ilmu hendaklah sentiasa memohon dapat ilmu bermanfaat, memohon pertolongan mencari ilmu serta mengharapkan petunjuk dari Allah. Nabi SAW menganjurkan kita selalu memohon agar memperoleh ilmu bermanfaat pada Allah dan berlindung kepadanya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Pada zaman mencabar ini, terdapat segelintir umat Islam gemar mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat seperti sihir, ilmu hitam, pelbagai ideologi barat menyimpang seperti liberalisme dan hedonisme. Begitu juga belajar benda-benda yang boleh haniaya orang, tuan-tuan. Kau tahu tak macam mana cara kau nak buatnya? Kau boleh hack akaun orang. Biar orang tu jam tak boleh pakai akaun dia. Saya konon lah, tuan-tuan. Dalam Instagram saya yang dulu tu. Follower dah ramai. Pap, dia hack langsung tak boleh buat apa, tuan-tuan. Jadi sekarang ni, yang terbaru tu lah dia, tuan-tuan. Agak-agak okey lah, tuan-tuan. Ya? Ada macam-macam ambil, tuan-tuan. Handphone kita ni, tuan-tuan pun, yang kita terpegang sekarang ni. Orang boleh hack, tuan-tuan. Boleh hilang konten apa semua dekat dalam tu. Gambar ke. Semua maklumat dalam tu semua boleh hilang. Dia boleh buat, tuan-tuan. Dia boleh formatkan telefon kita walaupun dari jauh, tuan-tuan. Itulah, tuan-tuan. Dan benda-benda macam ni sebenarnya nyusahkan orang, tuan-tuan. Nyusahkan orang. Jadi bayangkan, baik ke tak baik ilmu? Tetap baik, tuan-tuan. Di samping itu, ilmu juga perlu didalami secara sungguh-sungguh dan sentiasa dahagakannya. Rasulullah SAW bersabda bermaksud, 2 orang yang tamak tidak pernah kenyang, iaitu orang yang tamak terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang tamak terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Siapa yang tamak dengan ilmu ni, dia tak pernah kenyang, tuan, dia akan belajar lagi. Begitu juga tamak dengan dunia. Jadi biarlah tamak ilmu, tuan-tuan, daripada tamak dunia. Kan? Penuntut ilmu juga mesti menjauhkan diri pada melakukan dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dia tidak boleh diukur dengan adanya segul mujazah atau sekeping sijil, tapi bagaimanakah caranya kita menghormati ilmu itu, berinteraksi dengan ilmu itu, serta adab kita dengan orang-orang lain, tuan-tuan. Ilmu ini juga menjadikan diri kita sepatutnya lebih jauh daripada atau ilmu itu kalau anda kata kita tak betul-betul menjaga adab kita, kita jadi belagak, tuan-tuan, kita jadi salah tujuan, tuan-tuan,
boleh jadi akan menjadikan kita lebih jauh daripada rahmat Allah akibat kurangnya adab terhadap ilmu dan pemberi ilmu itu sendiri. Belajar dengan orang, lepas tu kita condemn orang tu, tuan-tuan. Kita akan jauh dari rahmat Allah. Seorang penuntut ilmu harus menghiaskan dirinya adab akhlak mulia, mengamalkan ilmu dengan menerapkan nilai akhlak sama ada dirinya maupun orang lain termasuk guru seterakan seperjuangan. Antara adab yang perlu diambil kira dalam mengikhlaskan diri dalam menuntut ilmu, tuan-tuan. Seseorang tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat jika tidak ikhlas kerana Allah. Firman Allah SWT bermaksud, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan menumpukan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus dan benar. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah termasuk dalam kalangan orang yang tidak akan dapat mencium bau syurga. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud barang siapa menuntut ilmu yang semestinya dilakukan untuk mencari keridaan Allah, namun dia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat menghidu haruman syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, tuan-tuan. Tak dapat hidu, tuan. Hidu ke pingsan, tuan. Akhirat esok, bayangkan nak bau syurga ni 500 tahun perjalanan dah terbau syurga. Jadi bayangkan dia bau, dia pingsan, bau pingsan. Maknanya sampai bila pun tak sampai, tuan. Sampai bila tak sampai. Maka selain daripada itu, rajinlah berdoa kepada Allah supaya kita memperolehi ilmu yang bermanfaat ini, dan kita mohon pertolongan agar dapat menyebarkan manfaat itu kepada orang lain, tuan-tuan sekalian. Jadi kita jaga diri kita, tuan-tuan. Jaga diri kita, mudah-mudahan kita tak masuk golongan orang yang jauh daripada rahmat Allah disebabkan tak ada atau kurangnya adab kita di dalam kita menjayakan ilmu dah ada, tapi adab tak ada, tuan-tuan. Sayang sekali, tuan-tuan. Jadi sebelum saya membuat kesimpulan, mari kita tengok apakah komen-komen pada hari ini, tuan-tuan. Hari ini ramai tak ke? Tengok ramai ni. Tuan, okey, Cik Mazman awal-awal lagi dah masuk, alhamdulillah. Nur Azwida, terima kasih. Ifa, Julian Ahmad, Jaliliati. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ramadan ke-8 dah ya. Brunei Kelia Jafardal, alhamdulillah. Okey. Azmi, waalaikumsalam. Aboy Amma Amsyah. Azria, saya masih lagi ambil produk tu, masih ambil pagi tadi dah makan ya seru. Okey. Nifah Sulaiman, Dira Nur Nadira Syuk Jambu, insyaallah, alhamdulillah. Hari ni jangan lupa tuan-tuan, pukul 9 nanti, dalam 9 ke 9.30 kita tengok, kalau boleh 9 ke 9 lah. Kita kena test line dulu. Kita akan bersiaran secara langsung untuk menjawab persoalan-persoalan zakat yang tuan-tuan dah kemukakan dalam laman fanpage ni. Yang dekat tu yang telah saya suruh masukkan komen tu, banyak sekali, alhamdulillah. InsyaAllah saya akan kemukakan persoalan-persoalan ni, kita akan ni. Dan di samping itu, kalau ada yang last minute nak masukkan dalam komen tu, nak tanya soalan, kalau sempat kita akan bacakan, tuan-tuan jadi insyaAllah. Terima kasih banyak. Jangan lupa 9.30 pagi kita akan jawab persoalan-persoalan berkaitan dengan zakat. Yang biasanya kita nak tanya dan atau orang lain akan tanya, jadi sama-sama kita perolehi manfaat di sebaliknya, tuan-tuan. Shima Irin Muhammad Aris, alhamdulillah hari ini lebih baik, mudah-mudahan. Jaliliati Kawi Roza, terima kasih banyak daripada Singapura Rukiah Abu Bakar, Zuriati Saleh, Bazid Aziz, Bonadia, Hanifah Sulaiman, Azia Azmi, Ismail Surip, Amin Jamil, sebagai Ustaz dengan kuliah ni, Jompo ni 9 Kelia, kampung saya tu, Khairi Azrin, penghulu segala hari ini Jumaat, tuan-tuan. Terbaik tajuk pagi ni, Julian Ahmad, alhamdulillah. Jangan risau, kita akan pilih tajuk yang okey-okey, canggihnya tajuk, tuan. NK List. Cahaya Syamsina, Muhammad Effendi, Bahari, Triazi, ilmu tinggi, adab tak ada, sombong mengejauh kita. Amin ya rabbal alamin. Nahaida Nasir, TLDM Kota Kinabalu. Ya Allah, rindulah. Ini apa kata apa? Alamak, saya dah sampai dah dekat sana tu. Apa nama tempat? Alamak, TLDM apa nama? Sepanggar kan, camp Sepanggar kan, betul tak? Saya dah ceramah kat dalam tu, seronok sangat. Meriah sekali sambutan kat dalam tu Okey. Okay, Syed Kamarul Shirin, Siti Zaini, Alisa Ibrahim. Ada gasip sebulan Ramadan je, Ustaz. Tak adalah, dia setiap bulan lah. Yang ni, saya ambil ni setiap, macam sebelum ni saya ambil memang setiap bulan. Setiap bulan yang apa ni, memang saya ambil, bila dah habis saya memang ambil. Sebab kebetulan, memang produk susu kambing ni kat tempat-tempat ceramah ni memang ada yang akan buka booth untuk niagakan. Jadi, saya memang dapat. Saya dapat. Dan saya rasa memang alhamdulillah okey, tuan-tuan. Untuk tuan-tuan, saya dengan adik-beradik saya, keluarga saya, dengan mak saya kami semua ni lactose intolerant. Kita orang tak boleh makan, minum teh susu tak boleh, kopi susu tak boleh. Teh O, kopi O. Tapi yang kalau saya, susu saja boleh. Jadi susu kambing tahur ni alhamdulillah rasanya sedap, tuan-tuan. Tuan-tuan kena cuba, tuan. Alhamdulillah. Untuk orang yang kencing manis pun boleh, tak ada masalah.
Untuk orang kencing manis pun boleh minum. Sebab dia tidak ada gula tuan-tuan. Dia hanya ada manis madu saja. Baik untuk orang tua, untuk orang yang apa, untuk orang yang apa, untuk orang perempuan yang period dia merayau tu kan, tentu arah tu kan, kejap awal kejap lambat, tak ada poin tuan-tuan. Minum ni insya-Allah tuan-tuan. Kita ikhtiar. Ramai lah testimoni kata okey. Untuk orang gastrik patut, untuk orang tua yang sakit tulang, sakit sendi, osteoporosis yang tulang tu pun kalau ambil ni tuan-tuan. Insya-Allah susu kambing tuan-tuan. Khasiat susu kambing memang banyak sekali tuan-tuan. Tuan-tuan rasa lah, Maksud, terima kasih. Fatihah Hanum, terima kasih. Rosnan bin Haish, Kecil Sarawak, Hajah Cun, Mama Ayus, Zangit Sufit, Cik Azna Haslin Bahrim. Oh, Ustaz Aslin Bollywood. Alamak, malu saya, rasa nak tutup lah. Nak tutup. Ustaz Aslin tengok pagi ni ya. Latifah Zabidi, Azizah Halimah, terima kasih atas perkongsianmu pagi Jumaat. Sidi Saiful Ashidi, saya kepada semua yang menonton TV Hijrah, saya ada kapsul yang pendek iaitu kapsul pendek-pendek ada keluar tak saya, iaitu mana yang blur SD kasih clear. Tu dan begitu juga saya bersiaran di TV Al Hijrah untuk counter e-netizen, iaitu menjawab soalan-soalan di dalam Facebook oleh orang ramai, yang mana saya jawab soalan-soalan yang telah dipilih, saya jawab. Dan saya bersiaran di TV Al Hijrah setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad pada jam 7.30 malam. Jadi jangan lupa saksikan sepanjang bulan Ramadan. Dan insya-Allah kalau tak ada apa-apa rantang di Syawal nanti pun tuan-tuan boleh tengok nanti. Insya-Allah kemunculan saya di TV Al Hijrah. Dan begitu juga di Astro Oasis, tuan-tuan boleh tengok saya di Tazkirah malam Jumaat, ada 2 episod saya dekat sana. Jadi dan untuk RTM insya-Allah juga ada rakaman-rakaman. Ya, dan petang ini sih saya akan ada live di Radio Negeri FM untuk memberikan motivasi kepada penjawab awam seluruh Negeri Sembilan dan pada siapa yang dapat siaran lah Negeri FM. Dan insyaAllah saya akan share dengan tuan-tuan sekalian untuk tengok live tu dekat mana Okey. Melentur Rozi, Susu Tohur, Ustaz Aslin pun ada. Ya betul. Ustaz Aslin, coba tanya Ustaz Aslin Bahrim. Ni Ustaz Aslin Bahrim ni Ustaz Aslin Bollywood tuan-tuan. Dia pun consume ni susu kambing tohur ni insya-Allah. Hafizi Abdul Hamid, Muhammad Syarin Syarif, saya pun minum susu tahur. Nampak tu pembuktian. Ustaz Aslin takkan tak ada kuliah pagi ni kan? Masuk kuliah saya rasa macam malu saya nak nyuruh bawah meja ni kan. Nur Fatihah Jamil, Hani Leman, boleh kita belajar online pergi pakai kawan sopan boleh, tapi kalau adabnya kita pakai elok kan. Kalau tidak nutup aurat kan. Itu dia. Muhammad Azuddin Abdul Kadir, Oji Razali, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Park Collection, Nur Mizani, ada orang tu dia pasang dekat handphone tu kuat-kuat, lepas tu dia masuk dalam bilik air, dia mandi, lepas tu dia keluar, lepas tu sambil dia keluar dia bersiap, dia dengar lah. Jadi maknanya kata tak ada masalah tuan, dia tengah bersiap-siap kan. Semakin tinggi ilmu seseorang tu, semakin dia merendah diri insya-Allah. Umi Halim, Nurani Sidik, Sofia TV, dia kalau nak ilmu tapi nak condemnkan kita, kita ajar ilmu tu orang tu, kita nak ajar, kita ngajar lah. Pahala tu ada, orang ni condemn tu lantak dia lah tuan-tuan kan. Macam mana kan, dah perangai macam tu tuan, kesian kat dia kan. Farah Farabe, JB ke mana tu, lepas kita ajar dia jadi elok lah adab ya tuan-tuan. Tak pun sharekan video saya ni, mudah-mudahan dapat dia belajar adab sikit tuan-tuan. Amy Syamila Syahrani, sekarang muslim suka forward information tak perlu sepeksa dosa hamba Allah. Forwardkan information yang memang tidak sahih dan telah diakui oleh ahli ulama. Yang saya untuk betulkan menegur hamba Allah itu dan beri kenyataan seorang ahli ulama bentuk video ceramah. Memang Allah tidak peduli kau komen itu malah menjadi saya, dan ada pula menyokong. Macam mana Ustaz? Macam ni. Untuk benda-benda yang kita rasakan sensitif ni, saya nak ajar sikit ya. Apa yang Saidina Umar ajar? Saidina Umar ajar, kalau kamu nak menegur, negurlah secara peribadi, jangan tegur secara khalayak. Kerana apabila menegur secara khalayak itu sebenarnya bukan menegur, tetapi menjatuhkan maruah. Maksudnya dalam hal ni kita nampak kawan kita tu buat salah. Personal message dengan dia. Personal message dengan dia supaya tak jatuh maruah dia dengan kita tegur kat depan orang ramai tu. Jadi biar dia sendiri memperbetulkan. Tuan, saya rasa maklumat tuan ni salah ni tuan, sebab tak saya cuba tuan tengoknya kenyataan ini. Jadi mungkin kalau boleh tuan betulkan balik. Okay. Minta maaf ya tadi kenyataan saya tadi itu saya kongsi saja, tapi sebenarnya ada sikit kesilapan. Sebenarnya telah pun ditegur oleh beberapa orang yang benda ni tidak benar. Dan okey. Nampak ni contoh lah tuan kadang-kadang kita tegur cara berdepan ni masalah tuan kan. Beriman, berilmu, beradab, tapi katanya saja dia rasa pandai benar je, tapi bila dia nasihati dirinya tetap tak terima nasihat yang diberi. Itulah dia tuan-tuan. Tu masuk dalam tajuk saya yang malam tadi, takbur tuan-tuan. Takbur.
Kan Ramlah Abu Bakar, terima kasih tazkirah pagi ni soal adab terbaik. Syima rasa seronok so pagi-pagi dengan ceramah Ustaz. Rizal Zaini, Ustaz atuk live Ustaz Samsul lepas ni. Lepas ni saya akan ke pejabat Baitul Mal pula untuk buat live. InsyaAllah tuan-tuan. Rozalia Aris, Saha terbaik ilmu adab, terbaik Akisha Sanda, Nurani Ibrahim, Alhamdulillah, Nur Saadah, Ahmad Puad, Ustaz baru tahu 4 golongan sosial. Yalah, insyaAllah mudah-mudahan kan kita sama hindarkan diri kita jadi golongan macam tu. Nurlila Osman, Abu Zah, terima kasih. Hafsah Johan, Jun Purnama, salam lapar Ramadan, salam Jumaat. Siti Saimah, Siti Nasirah. Jangan semua mudah saya faham sampai lubuk hati. Saya ambil tajuk senang ni. Ismail Surip, adab menuntut ilmu. Ramai orang tunjuk pandai sentiasa. Umi James Bahari. Nur Ain Doraman, macam mana nak sentiasa beradab ketika marah? Tak ada marah ni, tak ada tuan. Nak marah tu ikut cara Nabi. Nabi marah macam mana? Nabi senyap je tuan. Kan? Kalau Nabi marah, Nabi berlalu pada tempat tu marah benar tuan. Jadi macam inilah, nak marah, cara marah tu contoh kita boleh tegur dengan Allah. Hikmah lah sikit, hikmah. Tak payah marah pun tak apa, hikmah. Cara tegur. Contohlah kan, saya tinggal lah. Saya tinggal dulu ada staff saya tak boleh lupa cerita ni. Staff saya ni, saya minta dia, okay, budak ni dia kerja bailiff. Bailiff ni hantar notis lah, hantar surat. Jadi saya kata tolong hantar file ni dekat pejabat peguam tu. Hari ni juga hantar. Dia boleh cakap dengan saya ni bos dia ni. Dia boleh cakap, cik, dia kata bos, boleh tak bos kalau besok saya hantar dia lah cakap nak hantar esok. Saya cakap macam ni, Lee, dia nama Azli. Nama sebenar tak apa, dia pun tahu cerita ni tu kan. Lee, kau pergilah hantarlah hari ni, saya kata. Esok boleh lah cik, yalah saya hantar ni, tapi bos kan, kalau besok kebetulan saya ada benda lain nak hantar, saya ingat saya sekali hantar lah. Dogi tak tuan-tuan? Lepas tu apa saya kata, macam ni, kunci motor ke mana? Ada ni cik, kunci helmet pun ada. Abasnya, tak pun biar aku hantar, kau tak payah hantar, langsung dia ambil, tak boleh cik saya hantar. Tak kenapa, saya cakap macam tu tuan-tuan, golak dia pergi tuan. Maknanya kita kena sindir ke, hikmah ke tuan-tuan. Jangan sampai dia pula. Kalau nak marah, kau pergi hantar lah. Tapi dia segi adab tak ada tuan kan. Kalau saya marah kan. Jadi mana hikmah tu. Hafizi Abdul Hamid. Orang yang putus susu lama dah. Boleh kau minum Ustaz? Boleh. Yang kau putus itu susu lain. Ni susu kambing. Ini sah lah budak ni. Azriah Hazmi, pendapat SD, seseorang tu menuntut ilmu kerana sebuah janji dengan orang telah tiada. Adakah usulnya itu sia-sia? Untuk ilmu kena sebuah janji dengan orang yang telah tiada. Adakah sia-sia? Tak ada sia-sia dia. Sebab kita memang tuntut ilmu ni wajib. Talibul ilmu faridah ala kulli muslim. Lepas tu berjanjilah dengan orang nak menuntut ilmu. Tak ada masalah tuan, tuntutlah ilmu. Masalah dia, cari ilmu. Bukan benda susah tu. Lain suatu wajib bangunan tuan. Tu nak sia-sia kerja tuan ni. Menuntut ilmu. Dan untuk ilmu tu pun pahala tuan. Ya? Pahala. Ifa Sarifah. Seronok dan tenang Pak kuliah pagi. Ruizi, Iman, Ilmu dan Adab. Alhamdulillah. Fizadul Razak. Masih sama. Hasil mana period mengayau tu macam mana period mengayau ni maksud saya Ustaz tak tentu. Kadang dia kalau tu konsisten antara dia kalau jarak, kalau dia lari-lari pun dalam 2-3 hari je. Dia tak ada sampai makan minggu lagi tu kan. Jadi itu masalah. Tapi tuan-tuan, saya pernah ada seorang kawan saya, sahabat saya tuan-tuan. Tak tahulah apa konon penyakit tuan-tuan. Dia tak buang air setahun tuan-tuan. Tak buang air. Maksud dia tak buang air besar. Tak tahulah tuan-tuan, saya malih nak cakap tuan-tuan. Tuan-tuan kan mulalah teori-teori mistik tu keluar kan. Tu saya kata ilmu tak bermanfaat tadi. Dia hantar kat orang tuan-tuan. Dia pun berubek lah tuan-tuan. Berubek tuan-tuan. Lepas berubek tu Alhamdulillah. Lepas berubek tu dapat dia buang air besar balik. Kenduri tuan-tuan. Kenduri sebab dapat buang air besar. Jadi tuan-tuan, syukurlah dapat buang air besar tuan-tuan. Ni bukan kata main-main tuan-tuan, cerita betul tuan. Menangis dia tuan-tuan. Tak tahu mana pergi tuan-tuan. Dia bukan sakit pun tak ada apa, tapi tak tahu mana pergi. Benda ni makan setahun tu, tak mana pergi pun tak tahu. Tahu tuan-tuan, orang kalau baik jahat ni, parah. Maksudnya orang yang gamar tuju-tuju hantar benda-benda tak elok tuan-tuan. Itu bukan tajuk saya lah, tu kena tanya ustaz-ustaz lain tuan-tuan ya. Nadia Nurani Hasan. Susu ni boleh tak untuk anak kecil 4 tahun? Boleh insya-Allah. Jadi makna tolong jawab ni Haris. Rasa tak saya tak ada masalah, boleh. Susu kambing kan. Bukan ada benda-benda yang bahaya pun tak ada. Baby pun bagi susu kambing tuan. Aisyah Muhammad Ali, Qawi Raza, Amirul Azwan, terima kasih. Ifa, terima kasih banyak. Jika seorang berilmu tak punya adab pada orang sekeliling, adakah itu termasuk menuntut ilmu tanpa adab? Samalah.
Itu sebab kata mempunyai adab yang sedikit lebih penting daripada ada ilmu yang tinggi tapi tak ada adab. Ingat. Kahwin ambil susu kambing tahu 20 secet satu kotak. Sebab apa harga kotak dan hantar ke Singapura. Jadi Haris tolong respon balik dekat Rosnah Kosnan ni. Hajah Jun. Jumaat Sabtu Ahad TV Jelah ya betul. 7.30 malam. Waktu berbuka puasa tu. Siapa tengah berbuka sambil tengok TV. Dia mengayau. Aduh ya. Macam no tu start dalam tu dah puyah ni ngulang kan. Singapura tak boleh lagi penghantaran masih ada PKP. Lepas ni boleh saja. Lama tak dengar rindu sama ustaz. Saya hari-hari setiap pagi ada tuan. Setiap pagi ada insya-Allah. Andai Badariah masih berkongsian Zul Langat Sangka Dusun Nandiki Besar Jaafar Emi Syamila Muhammad Azuddin Qadir Resmi Padi makin tinggi makin bisi makin menunduk. Jangan jadi lalang pula. Makin bisi makin menogak. Ya ke lalang makin menogak. Dia makin tinggi makin tak mana-mana pun. Itulah lang tu. Kan dah cili huruf lagi guru mahir. Cari guru mahir betul. Boleh bagi pandangan tentang Rohingya. Tuan-tuan begini tuan-tuan. Ada dia sini. Kita ni kadang. Kita ni satu penyakit orang kita ni adalah orang Rohingya ni tuan-tuan, mungkin ada lah beberapa orang yang baik kenyataan, entah apa bodoh minta macam-macam. Jadi adalah sekelompok tu, ada setengah orang tengikut tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita tak boleh generalization kan. Kita buat pukul rata ni semua tak betul ni. Bangang orang ni, jangan macam tu. Ni semua tak boleh pakai. Contoh ustaz semua tak elok, jangan macam tu. Yang ni semua tak betul. Penjawab awam semua malih, jangan macam tu. Tak boleh kita pukul rata macam tu. Kan sebab macam kita kat pejabat, orang kerja kat pejabat kan semua mengulang. Jangan macam tu sebab ada yang rajin kerja. Jadi makna kata dalam kes Rohingya ni satu tuan-tuan. Kita kalau tak perhati dengan kenyataan yang dibuat oleh seseorang tu. Tetapi jangan kita benci orang tu. Doakanlah orang tu terbuka hati biar elok perangai tuan-tuan. Jadi macam tu Jadi kadang-kadang itulah masalah tuan. Kita ni gemar menghukum tuan-tuan. Loreh mana sampai hukum tuan. Yang sabar sikit kan. Ros Yahya, Marina Yaakob, Zainipah, Abdullah, Junida Jun, Hafizul Hakim ni. Sebab baru-baru ni kalau tak salah saya tentang Rohingya ni pun, baru-baru ni ada pula orang lain dah pengurusi Persatuan Rohingya kalau tak salah saya, dia pun dah menyatakan kenyataan permohon maaf yang mana kenyataan yang dibuat oleh orang lain yang mengecikkan hati, mengecewakan tu, dia tak tanggungjawab dengan kenyataan orang tu, dia tak tahu dia mewakili siapa dan kata dia tidak mewakili diri dia dan persatuan dia. Itulah. Jadi maknanya tuan-tuan mana-mana macam ni bahaya tuan kan. Pagi ni jangan lupa kita bincang bab zakat pula 9 pagi, betul? Juga akan dibawakan oleh susu kambing tahurun. Terima kasih banyak Nur Ain. Terima kasih atas perkongsian Nazam, terima kasih perkongsian ilmu. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada semua yang sudi menyumbangkan kepada tabung Yayasan Haji Ismail. InsyaAllah kita sebelum dalam bulan Ramadan ini juga kita akan menyampaikan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang susah kan? Orang susah yang terputus bekalan bantuan insyaAllah. Sumbangan tuan-tuan saya sangat hargai. Sampai semalam tuan-tuan tak henti-henti sumbangan diberikan ke dalam tabung Yayasan Haji Ismail. Ucap terima kasih banyak tuan-tuan ya. Semoga Allah juga yang membalasnya. Tak kira tuan-tuan, tuan-tuan bagi RM5, RM10 insya-Allah semua kita akan manfaatkan tuan-tuan untuk bantu orang yang susah tuan-tuan. Terima kasih banyak tuan-tuan. Sekali lagi Jadi pada siapa yang nak menyumbang tu boleh teruskan menyumbang pada tabung Yayasan Haji Ismail tu kat nombor akaun Bank Islam dekat bawah tu insya-Allah tuan-tuan. Segala bantuan-bantuan disampaikan nanti akan diupdatekan dekat dalam Facebook dan Instagram untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian insya-Allah. Lawan Tokil kata orang tu Surah Salih Haris Nazadin. Alung Nazar. Terima kasih banyak. Ni bila ni? Dengar Alung Nazar pun nak sponsor ni kuliah subuh kita ni. Masih Long. Alung Nazar ni, Nazaruddin Abbas ni sepupu saya tuan-tuan. Sepupu sama-sama naik mari tuan-tuan. Sama-sama meniaga. Saya dengan dia sama-sama niaga si kabu, si dagang tuan-tuan. Saya tolong bungkus. Saya bungkus si kabu, si dagang cantik tuan. Kan ya men. Tapi itu dah mula bangga diri pula kan. Tapi tak ada lah pengalaman sikit kan. Tak adalah anda mana boleh lah. Dan saya pandai bungkus, pandai makan. Buat tak pandai tuan-tuan. Jangan tanya kan. Nun Srik, selamat pagi Ustaz dari Singapura. Alhamdulillah Kawi Roza. Walaupun saya Brunei. Kawi Roza ada Brunei, sorry. Pencerahan tuan jelas walaupun bahasa campur negeri Semenanjung. Alhamdulillah, insyaAllah. Kalau tak faham Kawi Roza, angkat tangan. Kalau tak faham InsyaAllah saya pakai bahasa senang-senang je. Walaupun cakap Negeri Sembilan tu senang-senang je saya teringat pengalaman segi Brunei dulu. Saya pernah sampai di UBD, Universiti Brunei Darussalam. Saya pernah sampai di Kupusbi, Kolej Perguruan Bandar Sri Begawan. Saya pernah sampai sana ketika saya menjadi hakim debat dan juga mengajar hakim-hakim dan juga pendebat tentang technical debat ala Parlimen British. Masa tu kita buat debat ala Parlimen British dan kita buat juga debat saya ajar mengajar debat yang seorang lawan seorang ni.
debat ala presiden. Tu saya ajar. Masa itulah saya pengalaman. Tapi dah lama tak datang dah. Ustaz, apa pandangan Ustaz dengan orang yang lokek nak share ilmu, kongsi? Saya dah sebut dah, ilmu kan kita punya, Allah bagi pinjam. Allah, kita dapat ni, Allah izinkan kita dapat. Dah dapat, kita nak kedekut pula. Kita nak buat gimana? Lebih baik kita sebar panjangkan. Orang amal kan kita dapat pahala. Contoh tu, tuan, paling senang je. Anak kita tanya kita, tuan. Bah, macam mana cara kalau kita baca tahiyat tu, bah? Macam mana tahiyat tu nak angkat jari tu masa bila? Yang abah belajar, nampak kita ajar anak kita. Abah belajar, asyhadu alla ilaha illallah. Masa il tu naik. Oh, macam tu. Contohlah kita ajar. Anak kita pula ulang. Dan benda tu selagi mana diulang sebab dia belajar kita, bayangkan saham kita. Lepas tu dia ajar pula orang. Cuba tuan-tuan fikir. Jadi mana keadaan itu, tu sebab kita nampak. Tu saya bagi contoh simple lah. Banyak lagi benda-benda yang besar, tuan-tuan. Hari-hari saya start kerja pukul 4 pagi untuk kerja sambil tunggu kuliah Ustaz pagi. Tak pernah miss. Terima kasih Ustaz banyak perkara dapat Ustaz. Dan PKP banyak dugaan datang. Allah sayangkan kita. Sebab itu dia bagi kita ujian hati. Betul. Maknanya semua ni dalam saya bagi tajuk ni kalau boleh biarlah berkait dengan apa yang kita lalui, tuan-tuan. Kak Faridah, apa khabar Kak Faridah? Bila ada ilmu dan adab, kita boleh menyesuaikan diri bersama dengan golongan berilmu tinggi atau rendah. Betul. Kak Faridah kena cover balik buat laksa. Saja Kak Faridah. Saja Kak Faridah, saja gurau Kak Faridah. Nanti kita buat lagi Kak Faridah. Okay. Hanifah Sulaiman, Ustaz tajuk apa Ustaz? Excited kan kuliah Ustaz? InsyaAllah saya akan announcekan malam nanti. Sabar-sabar tuan-tuan. Lepas tarawih tu biasanya tak lama tu sebelum tengah malam keluarlah tajuk dia. InsyaAllah. Tuan-tuan bolehlah nak bagi ilham kat saya, tuan-tuan bagi cadangan kan. Siti Nurbaya, makasih. Nak tahu kalau suami ni negara apa? Macam mana nak tahu kalau suami di negara apa ni? Negara apa nak macam tu? Yelah kalau negara ni membenarkan bolehlah dipostkan. Tapi saya tak tahu boleh lepas ke tak makanan ni, makanan produk, makanan tambahan ni. Okey, tu dah ada nombor ejen dah. Dia Perak, Kedah, Syalam, Kelang, Kuching. Boleh Fatihah no. Adab lebih baik sedikit betul. Dan Nabi tu tadi Asya Aziz. Yang ini tak apa. Yang ini puasa ni saya akan jawab waktu nanti karang bersama dengan Ustaz Zahari pukul 9 nanti. Tapi tak apa kalau tak dapat ikut boleh ulang balik. Tak apa kita buat live Facebook. Saya mula nak buat Instagram tapi saya fikir nanti 24 jam je hilang. Jadi kita akan buat live Facebook. Jadi nanti soalan yang ini pun saya akan saya akan postkan, saya akan sharekan ketika kita forum nanti Itu soalan tentang puasa qada Ramadan niatkan sebagai wakil arwah ibu saya. Tak apa nanti saya akan Khairi bin Laden, alhamdulillah. Imam boleh, Ikin Wahid, Rosalia, Azam Muhammad Amir. Tajuk rezeki tak pernah ada ke? Ada, insyaAllah. Nanti sabar banyak. Ada. Panjang lagi PKP ni. Fiza Abdul Hamid, Muhammad Azuddin Abdul Kadir. Tu lalang tak sadar diri nama hi. Iyalah, nama pun lalang kan. Tak sadar diri dah dia lalang. Macam tu lah panggil lalang. Macam mana? Saudara Rahman, salam. Dira Nur Nadira, Syah Aziz, Muhammad Isyam, Talib, Lee Black, Norin Ibrahim, Halak Ilmu insyaAllah, Awin Amir, Sania Ahmad, Salam dari Singapura, Hani Hari Lahir untuk peniaga home base, semoga dipermudahkan Subayu. Hari ini Hari Lahir dan untuk peniaga home base, semoga dipermudahkan. Ialah saya doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki Subayu, meletakkan anda kuat dan tabah dan menghadapi cabaran dan dugaan yang mendatang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masing-masing apa Ustaz, macam mana nak menegur budak zaman sekarang yang tak ada beradab Ustaz? Zaman sekarang budak-budak kalau lepas tu main selama je mohon pencerahan Ustaz. Tegurlah cara berimam. Budak-budak sekarang ni kena ajar elok-elok, kena cakap baik-baik, kena ikut tune dia orang. Puan Musana Yusof jangan lupa kontak admin ada beberapa kriteria perkara-perkara yang kita perlukan maklumat Miss Ladies, G-Flow, Rohingya, Puji boleh disantuni semua aspek kehidupan supaya kita boleh ikut cara hidup kita. Kan dah tahu tuan, kita kalau tengah susah pun kita terdesak macam-macam tuan, apa-apa pun boleh berlaku. Jadi makna kata dalam hal tu kita cubalah memahami tuan. Tu ialah. Kita cuba sangka baik tuan, tolonglah sekadar mampu kita tuan. Baik macam mana tuan? Ada orang minta tolong, boleh tak bantu saya macam ni. Ada orang kau tolonglah aku, dia cara cakap tu. Ada orang kau bagi aku boleh tak? Ada orang cara macam tu tuan. Macam mana? Manusia ni beza-beza, tak semua sama macam kita tuan. Ya? Azizah Muhammad Ramli Zawiyah Kamul Zaman, doakan ayah saya Kamul Zaman bin Kamudin semoga dimudahkan urusan insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ayah kepada Puan Zawiyah Kamul Zaman dipermudahkan segala urusan mudah-mudahan. Saniah binti Ahmad, Kamal Zurin, Syah Omar Din,
Oh, kamu Syah Mardin letak tu kotak ke depan cukup lah. Saja je. Saja letak dua. Kan, Rosalia Aris. Saya Datuk Zaini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haji insya-Allah Fatihah. No, ilmu ni bukan kita punya, Allah bagi pinjam. Ma Azli Zakaria. Nurdiza Arifin. Selamat pagi. Keluarga insya-Allah Aida Ithnin. Kalau seorang tu pendosa tapi akhlak sangat baik, dia boleh menyebabkan dia masuk syurga. Yelah, nama pun pendosa. Kalau orang tu akhlak, ingat tak tadi kita baca tadi, kalau orang tu betul-betul dia berakhlak, dia beradab dengan ilmu dia, pastinya dia akan diterjemahkan dengan tingkah laku dan perangai dia yang baik. Maka dia tak akan buat dosa lagi tu. Maksudnya dia akan elakkan buat dosa. Fatimah Nur Maududi dulu. Ya Allah, insyaAllah jumpa lagi. Elinor Hajah Chun, Sania Ahmad, Ara Abang Saad. Seminggu 2 hari dapat join Zat tu sebab saya dah start kerja. Tak apa, tak masalah. Halimah Nordin, nanti boleh tengok ulang balik, tak apa. Hajah Chun, masih rasa dari Papa Kak Faridah sampai dia laksa, no problem deh. Zaid Ibrahim, dengan suami mereka tak mau kongsi untuk buat masakan. Kata ni resipi keluarga terbahar rahsia tak boleh kongsi. Andai lah kau mati kan. Jom fikir, kita tak nak kongsi dengan orang, lepas tu resipi keluarga tu habis, padam tu. Apa jadi? Langsung habis. Habis kat kita, Pawando kan, share lah, sebar-sebar kat orang. Cuma kita bagi amanah kat orang. Satu je, saya minta tolong, ini ada resepi keluarga. Kalau boleh, kalau kau mana-mana pun, tolong jangan mengaku resepi ni kau punya. Mana kau cakap kau belajar dengan aku, kau belajar daripada keluarga aku, ni resepi keluarga aku. Boleh tak? Macam tu lah. Kan? Macam tu lah, minta tolong kat dia. Ramai Safiati Mazin, Ara Abang Syed, Hanifah Sulaiman. Akak belum hantar lagi Ustaz, soalan zakat dah lagi Ustaz ke? Dah hantar ke belum? Cuba tengok dekat member yang saya kata, ada yang video saya kata, tolong kongsikan komen di sini, saya kata. Yang ada yang pasal iklan zakat tu. Bagi komen-komen kat situ, kat komen tu bagi soalan-soalan. Hari ni kan senangkan kita baca je. Azmi sama hari buruh, hari pekerja semua, betul ya. Hari ni hari pekerja. Kat Malaysia, hari pekerja hari ni jadi selamat. Hari pekerja, walaupun ramai yang tak kojo dan ataupun kojo ke rumah je. Rosalia Arif, Ramli Zainal. Dengar ceramah ngantuk, macam mana nak buat kau ceramah jangan. Kalau tak bantah tapi itu lolap lah kan. Jacun. Nak mohon pencerahan Ustaz tentang nikah online. Baru ni dijab kabur miskin laptop saja. Dia katanya ni kena tanya Dr. Zarif. Kalau ikut Dr. Zarif itu sah, tak ada masalah. Cukup syarat dan tak ada masalah. Lagipun sekarang mudah tuan-tuan. Mudah. Walaupun dia online, tetapi orang kata nampak muka tu pengantin lelaki macam perempuan. Nampak cukup syarat. Tapi dokumen nak kena komplit tuan-tuan. Dokumen tak komplit terpek lah kan. Namanya belasah kahwin kan. Pantang ambil lah orang tak ada adab ni. Yo tahu tak apa. Kin. Amin. Siti Zaliha Sulaiman. Tak jelas pula dia Melaka. Yang lain jelas kan. Pagi ni clear ni. Supaya TV kebanyakan clear Naga Emas. Macam mana wang zakat waktu PKP ni Ustaz? Online. Rona Nazia. Assalamualaikum Ustaz. Selamat Habib Buruh. Semoga dipermudahkan urusan dan menyampaikan insyaAllah. Kak Faridah. Thank you. Sama-sama. Halim Ahmad. Sama-sama. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulan hari ini, bagaimanakah kita, sikap kita terhadap ilmu tuan-tuan? Ilmu dan adab. Macam mana kita ni contoh macam anak kita? Macam mana kita nak didik ilmu dan adab anak-anak kita tuan-tuan? Kita tengok contoh paling mudah, kebersihan. Kita tengok dalam bilik anak kita, macam mana buku-buku dia disusun kat dalam bilik. Kalau kita tengok ni, kita tentu sangat gembira kalau tengok anak kita dia dah belajar buku disusun elok sebab dia nak cari dia senang. Tapi kalau berterabur tuan-tuan, bersepah tuan-tuan, macam mana kita nak beritahu adab anak kita dengan ilmu tu. Itu baik buku-buku ni yang dia ada bersepah, maknanya adab tak ada tuan-tuan. Itu sebab benda-benda macam tu pun kita kena ambil kira. Namun, satu perkara penting yang perlu kita pantau dan beri bimbingan adalah terangkan kepada anak-anak kita tentang adab dia dalam dan sifat memuliakan ilmu. Cara beradab dengan bahan ilmu tu adalah meletakkan dengan susunan rapi, pastikan tidak membiarkan buku-buku berselera atas lantai ketika menyiapkan kerja. Demikian juga dengan mushaf Al-Quran. Ia tidak boleh dibiarkan bertindan dengan bahan bacaan lain. Al-Quran perlu diletakkan di susunan paling atas sebagai tanda memuliakannya. Seorang tokoh ulama bernama Abu Bakar Muhammad bin Hasan Al-Fura' Al-Asbahani atau lebih popular dengan Ibnu Fura' adalah seorang adalah ulama ahli sunnah yang begitu komited dengan ajaran Islam. Beliau punya kemahiran, kebolehan luar biasa, iaitu mampu mematahkan hujah dalam perdebatan dengan pihak yang ingin mempersoalkannya dalam hal berkaitan dengan akidah. Setiap kali berdebat, beliau pasti akan menangkis siapa saja helah lawan untuk memesongkan fakta. Di sebalik reputasinya sebagai pendebat ulung yang petah dan pintar berhujah berdasarkan nas yang sahih, beliau memiliki kepribadian akhlak dan adab sopan yang sangat tinggi. Antara perkara yang sangat diberikan perhatian ialah beradab dengan mushaf Al-Quran. Beliau sangat menghormati kitab Allah itu sehingga tidak pernah menyentuhnya tanpa wuduk. Malahan, beliau sentiasa memastikan dirinya duduk bersila
serta menghadap kiblat apabila ingin menyentuh dan membaca Al-Quran. Begitulah ketinggian adab tokoh ulama berkenaan dengan Al-Quran. Beliau juga berasa kurang selesa dan tidak tenang sekiranya hendak tidur di dalam bilik yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Sebaliknya, beliau akan beralih ke bilik lain sebagai menghormati mushaf Al-Quran. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Al-Subki dalam kitabnya Tabaqat Al-Syaiyah Al-Kubra. Sedarlah kita bahawa selain wajib beradab dan memuliakan guru dan mendidik yang mengajar, kita juga disuruh supaya beradab dan menghormati ilmu itu sendiri. Pernah berlaku kepada seseorang yang mencampakkan buku di hadapan Imam Ahmad. Melihat perbuatan orang itu, beliau amat marah lalu menegurnya dengan berkata, "Beginikah perilakumu terhadap ucapan para ulama?" Maknanya dalam kitab tu ucapan para ulama. Kan? Ucapan para ulama itu bermaksud apa yang tertulis dalam kitab-kitab yang kita pelajari. Imam Asy-Syafi'i juga mengingatkan kita dengan berpesan, sesiapa yang mempelajari ilmu dengan beradab, maka Allah akan mencurahkan keberkatan di dalam ilmunya. Justru, apa juga buku pelajaran, apatah lagi mushaf Al-Quran, wajib kita pelihara dengan sempurna selain meletakkannya di tempat sesuai. Jangan lupa kita ajarkan diri kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita dan semua sekali follower dan juga yang penonton-penonton, netizen yang sedang menyaksikan video rakaman ini sekarang Facebook secara live ini, pastikan kita semua tahu menghormati ilmu kerana pada ilmu itu terdapat keberkatan. Jadi itu saja tuan-tuan sekalian. Jangan lupa kita jumpa pukul 9 atau 9.30 nanti untuk bual bicara zakat. Pada siapa yang masih lagi ada soalan-soalan, sila kemukakan segera di ruang yang telah disediakan di ketika dalam makluman tentang bual bicara zakat itu. InsyaAllah tuan-tuan, segala yang baik itu datang dari Allah SWT. Oh, terima kasih banyak kepada penaja. Inilah dia susu kambing Tohur. Terima kasih banyak yang sudi dia book beberapa kali ni untuk mengiklankan produk susu kambing Tohur. Terima kasih banyak. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang baik kita amalkan, sesungguhnya ilmu dan adab perlu seiring. Tanpa adab, ilmu kita jadi macam seakan-akan tidak ada nilainya tuan-tuan. Sebab adab ni penting tuan-tuan. Penting sangat adab ni. Jadi kita pastikan menjadi manusia yang lebih beradab, insyaAllah. Mudah-mudahan, terutamanya dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada gunanya ada ilmu yang tinggi tetapi adabnya tiada. Biarlah ilmu kita rendah sedikit tetapi adab kita tinggi, tuan-tuan. Mudah-mudahan semua yang baik itu datang dari Allah SWT, menikurangi itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.